Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu membincangkan tentang tafsir surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk. Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat yang ketiga dan keempat, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma, tidaklah, tara, kamu melihat, fi, pada, khalqi, penciptaan, ar-Rahman, Allah yang penyayang, min tafawut, daripada perbezaan-perbezaan. Daripada perbincangan yang lalu, kita dah bincangkan secara umum makna kefahaman yang boleh kita faham daripada ayat ketiga dan keempat surah Tabarak ni, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan tentang sab'a samawatin tibaqa, 7 tingkatan langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa terdapat 3 tingkatan manusia dalam mendaki perjalanan ke langit, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada 2 ayat ni, ketiga dan keempat ni, kita fahami ada 3 tingkatan manusia. Itu manusia yang paling tinggi, yang diistilahkan sebagai khawasul khawas, yang tidak memandang apa-apa perbezaan pada penciptaan Allah. Yang kedua ialah golongan yang diistilah sebagai khawas, golongan yang apabila memandang menambahkan keimanan kepada Allah. Dan yang ketiga ialah golongan yang hanya memandang diri mereka sendiri, kelebihan diri mereka dan seumpamanya. Itu manusia yang terhijab dengan diri sendiri. Dari itu kita dah bincanglah pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung beberapa persoalan daripada ayat ketiga ni. Jadi dalam ayat ketiga ni ada satu lafaz yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan, iaitu lafaz tara. Tara, dia berasal daripada kata terbitan, ar-ru'yah. Jadi dalam bahasa Arab ni ada beberapa lafaz yang digunakan dengan makna yang lebih kurang sama. Sebagaimana kita tahu, lafaz ru'yah membawa makna pandangan. Dan kalau kita belajar sifat 20, salah satu sifat yang kita bincangkan ialah sifat al-basar. Jadi al-basar diterjemahkan sebagai penglihatan. Dan kita ada satu lagi lafaz dalam bahasa Arab, iaitu lafaz an-nazar. Seperti firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili. Apakah mereka tadi tidak merenung? Jadi ada 3 lafaz. Maksudnya kita bincangkan lafaz pertama ialah lafaz ru'yah. Lafaz kedua ialah lafaz basar. Dan lafaz ketiga ialah lafaz an-nazar. Jadi di kesempatan ni kita nak bincangkan apakah perbezaan antara ketiga-tiga lafaz ni. Lafaz ru'yah, basar dan nazar. Jadi untuk memudahkan kefahaman kita, jadi kita cuba terjemahkan setiap satu kalimat ni dengan terjemahan yang berbeza di dalam bahasa Melayu itu sendiri. Maksud lafaz an-nazar, di dalam syarahan ulama'-ulama', mereka menyatakan nazar ni ialah seseorang menggerakkan pandangannya,
menggerakkan bola matanya, kan, memandang ke kiri ataupun ke kanan. Jadi lafaz an-nazar kita terjemahkanlah di dalam bahasa Malaysia sebagai merenung. Merenung kepada sesuatu perkara. Apabila seseorang tadi merenung, maka dia memerlukan kepada al-basar. Jadi al-basar ni ulama syarahkan sebagai panca indera. Maksudnya panca indera yang Allah Ta'ala ciptakan pada bola mata manusia yang membolehkan manusia tadi memandang dan melihat. Jadi nazar dia lebih merujuk kepada pergerakan mata, memandang, mengangkat seumpamanya, dan basar makna yang asal yang digunakan ialah pada panca indera penglihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kan, salah satu nikmat yang agung. Jadi ada dari kalangan manusia mempunyai bola mata yang sempurna, kan, tetapi tidak dikurniakan dengan basar, maka dia tetap tidak boleh melihat. Jadi yang terakhir sekali, apabila kita dah menggerakkan mata, kan, mengalihkan pandangan, kemudian deria atau panca indera tadi berfungsi yang dinamakan basar, maka pada ketika itu barulah berlaku ar-ru'yah yang diistilahkan sebagai pandang. Jadi ar-ru'yah ni dia merujuk kepada objek yang kita pandang tadi dah masuk ke dalam bola mata dan dimasukkan ke dalam otak. Apabila masuk ke dalam otak, otak tadi menterjemahkan ini ialah gambar pokok, ini ialah gambar rumah. Jadi apabila seseorang tadi mengenal apa yang dia lihat, maka itu diistilahkan sebagai ar-ru'yah. Jadi dari 3 peringkat, maksudnya menggerakkan mata, menggunakan panca indera dan memproses maklumat yang kita dapat tadi. Jadi ilmu yang masuk, kan, di dalam diri kita melalui pandangan. Melalui pandangan, maka ilmu tersebut diistilahkan sebagai ru'yah. Maksudnya ilmu yang datang melalui pandangan manusia. Jadi itu 3 peringkat lah, 3 peringkat yang 3 lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran. Ar-ru'yah, al-basar dan an-nazar. Jadi apabila Allah Ta'ala nak menceritakan peringkat tertinggi orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka lafaz yang digunakan ialah lafaz ar-ru'yah. Sebagaimana dalam ayat ketiga ni Allah Ta'ala berfirman, ma tara fi khalqir rahman. Maksudnya Allah Ta'ala gunakan lafaz tara tadi. Tak, maksudnya tak digunakan lafaz basar, tak digunakan lafaz an-nazar. Jadi Allah Ta'ala berkata, orang-orang yang sampai peringkat tertinggi, mereka melihat kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi mereka tidak melihat apa-apa perbezaan kepada ciptaan tersebut. Mereka memandang, maksud mereka mempunyai satu nikmat yang diistilahkan sebagai ru'yah, tetapi ru'yah yang mereka lihat kepada alam semesta tidak menzahirkan apa-apa perbezaan kepada makhluk tersebut. Kesemuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara penggunaan bahasanya. Ru'yah dia jadi setengah dalam kitab dia bagi tahu nazar ialah penglihatan, kita terjemahkan sebagai merenung. Jadi batin daripada nazar ialah al-basar dan batin daripada basar ialah ar-ru'yah. Jadi setengah kitab disyarahkan sedemikian, sekiranya kita boleh memahami ini maka lebih mudah. Jadi itu pertama sekali, persoalan pertama, apakah perbezaan antara nazar, basar dan ru'yah. Jadi moga-moga kita dapat faham mengapakah Allah Ta'ala menggunakan lafaz tara. Kerana tara ialah penghujung bagi aktiviti melihat, kan, merenung, melihat dan mendapat ilmu daripada pandangan, itulah diistilahkan sebagai tara. Dan kedua persoalan yang nak kita bincangkan, mengapakah lafaz ru'yah tadi ni, ataupun bagaimanakah penggunaan lafaz ru'yah ni di dalam agama Islam dan di dalam penggunaan bahasa, kan. Maksudnya ru'yah dia merujuk kepada penglihatan. Maksudnya penglihatan yang berbentuk ilmu pengetahuan. Jadi secara umumnya, ni persoalan kedua lah, maksudnya mengapakah lafaz ru'yah ni dipilih. Maksudnya, apakah faedah lafaz ru'yah ni pada kita dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama sekali, lafaz ru'yah ni dia kita gunakan dalam kita tadi memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya lafaz ru'yah dia boleh digunakan di dalam bahasa Arab pada penglihatan semasa seseorang tadi berjaga dan pada penglihatan semasa seseorang tadi tidur. Kedua-dua tu diistilahkan sebagai ru'yah ataupun ra'a. Jadi disebabkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku
semasa seseorang tadi sedar dan berlaku semasa seseorang tadi tidur, dan satu-satunya lafaz melihat, memandang di dalam bahasa Arab yang merangkumi penglihatan semasa jaga dan penglihatan semasa tidur ialah lafaz ru'yah tu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat menceritakan golongan tertinggi di dalam agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz ma tara, iaitu lafaz ru'yah tu sendiri. Jadi sekarang ni kita bincangkan penglihatan. Maksudnya penglihatan ni maksudnya kita memandang berbagai-bagai benda. Kan, maksudnya memandang makhluk, kan, memandang langit, memandang bumi. Tetapi penglihatan yang paling agung yang nak dicapai oleh semua orang yang beribadat ialah ru'yatullah, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita pecahkan pandangan tadi kepada dua. Pertama, pandangan semasa sedar, dalam keadaan sedar. Jadi dalam tafsir kan ulama menyatakan bahawa setinggi-tinggi pandangan ialah memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedar, kan, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan itulah kurniaan yang hanya diberikan kepada nabi-nabi dan rasul. Dan di bawah kurniaan tersebut ialah maqam as-siddiqin, orang-orang yang amat benar keazamannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Maksudnya apabila Sayyidina Ali ditanya, adakah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Sayyidina Ali menjawab, ma kuntu ni a'budu rabban lam arah. Aku tidak akan sekali-kali menyembah Tuhan yang aku tidak melihatnya. Jadi itu jawapan daripada Sayyidina Ali. Jadi ulama mensyarahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dilihat, kan, dengan mata hati manusia, penglihatan semasa sedar. Dan itu berlaku, maksudnya penglihatan semasa sedar dengan mata jasad dan mata rohani, itu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Isra' dan Mi'raj. Adapun penglihatan dengan mata hati yang diistilahkan sebagai penyaksian, itu berlaku kepada manusia-manusia kekasih Allah yang berada di dalam maqam as-siddiqiyah. Sebab tu lepas tu Sayyidina Ali berkata, tidaklah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata-mata yang biasa, walakin ra'athul qulubu bihaqa'iqil iman, tetapi hati manusia yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hakikat-hakikat keimanan. Jadi perkara tersebut dinyatakan oleh Imam Alusi, kan, di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Itu penglihatan yang pertama, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa yaqazatan, maknanya semasa orang tadi sedar. Dan kedua ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala manaman, semasa tidur. Jadi kedua-dua ni sebagaimana kita dah bincang, melihat semasa sedar dan melihat semasa tidur, kedua-dua ni digabungkan di bawah lafaz ar-ru'yah. Jadi Imam Hakim At-Tirmizi radhiyallahu anhu dia berkata, ra'ayatullaha fil manami miraran. Maksudnya berkata, aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidurku berkali-kali. Faqultu lahu ya Rabb, maka aku berkata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, inni akhafu zawal al-iman. Aku takut imanku hilang. Maksudnya ialah ketakutan apabila kita tadi ingin mati, kan, apabila kita ingin keluar daripada dunia, maka di situlah seseorang tadi akan dikira adakah keimanannya ada, adakah dia dapat mengucapkan 2 kalimah syahadat, adakah dia dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita amat takut, kan, waliyazubillah, kan, daripada hilang keimanan tersebut. Hilang dengan sebab dosa, kan, dengan sebab maksiat yang dilakukan, dengan sebab tidak beradab dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hakim Tirmizi, kan, apabila dia melihat Allah, dia kata, wahai Allah, aku amat takut iman tadi tercabut. Jadi fa'amarani bihadzal du'a, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan aku dengan doa yang akan dibacakan sekejap lagi, baina sunnati subhi wal faridati, antara sunat subuh dan fardu, dibaca sebanyak 41 marrah, sebanyak 41 kali. Maksudnya apabila azan subuh kita akan sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi selepas sembahyang sunat 2 rakaat tu kita baca ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Hakim Tirmizi, dibaca sebanyak 41 kali. Apakah ayat tersebut? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah la ilaha illa ant, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Jadi perkara tersebut dinyatakan oleh penulis I'anatul Talibin. Jadi ini
contohkan bagaimanakah mimpi tersebut, melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi. Dan satu lagi kisah ataupun melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang agung ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Ihya. Maksudnya berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi yang berkata tadi ialah Hakim Tirmizi. Sekarang yang berkata ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, Ra'aitullaha azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidur. Faqultu ya Rabb. Aku berkata, wahai Allah, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaika. Apakah perkara yang paling afdal untuk seseorang yang nak mendekatkan diri, menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apakah amalan untuk seseorang tadi menjadi al-muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad. Qultu, berkata Imam Ahmad, maksudnya dengan Al-Quran yang diturunkan 30 juzuk tadi. Qultu, maka Imam Ahmad bertanya, ya Rabb, bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Maksudnya kalam Al-Quran tadi, dengan semata-mata seseorang tadi membaca ayat Al-Quran tersebut dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ahmad bertanya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semua orang boleh memahami isi kandungan Al-Quran semasa dia membacanya. Jadi Allah berkata, bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Jadi bacaan Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bi fahmin, sama ada dengan kefahaman, wa bi ghairi fahmin, dan walaupun tanpa kefahaman daripada orang yang membaca tersebut. Jadi daripada kalam Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Maka Allah kata ibadat tersebut ialah ibadat dengan lidahmu. Jadi ada satu perkara yang penting di sini ialah niat tadi. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia bertanya kepada Allah dengan satu niat, iaitu niat at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekiranya seseorang membaca Al-Quran walaupun dia tidak memahaminya, tetapi dia niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran tadi akan mendekatkannya kepada Allah. Tapi kita kena ingat, niat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ialah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata baca Quran kerana kita tadi nak memperdengarkan kepada orang lain, ataupun kita nak baca Quran untuk melagukannya semata-mata, ataupun kita nak baca Quran semata-mata untuk membetulkan lidah, memfasihkan sebutan, atau kita baca Quran tadi semata-mata untuk mengulang hafazan, ataupun untuk masuk pertandingan dan seumpamanya. Jadi sekiranya bacaan Al-Quran dengan bukan niat taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak mendapat fadilat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad tadi. Maksudnya Allah berkata, kalamku akan mendekatkan seseorang kepadaku sekiranya dia baca dengan niat taqarrub kepada Allah, dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan baca sebab kawannya baca beramai-ramai, kita pun baca ramai-ramai. Atau bukan baca semata-mata bulan Ramadan baca ramai-ramai, kita pun baca. Niat tu yang penting sekali. Kerana apabila kita baca Al-Quran dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baca Al-Quran tadi akan menjadi zikrullah. Maksudnya dalam setiap muka surat tadi ada lafaz Allah. Kan? Maka kita dah menyebut nama Allah. Dalam lafaz Quran tadi ada nama Ghafurun Rahim. Dalam setiap muka surat tadi ada setengah muka surat ada lafaz Rabb. Rabbukum, Rabbi, Ilahi, Ilahukum. Jadi kesemua nama-nama Allah yang diulang dalam setiap muka surat dengan pelbagai lafaz yang merujuk kepada Allah. Apabila seseorang tadi baca Al-Quran satu muka surat demi satu muka surat, maka dia sebenarnya sedang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu yang penting tadi. Yang perlu sekali tadi ialah niat taqarrub, mendekatkan diri semata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bukan dengan niat yang lain, niat nak dapat sanad ke, kan, ataupun niat nak jadi guru ke, ataupun niat nak jadi guru Quran ke, tak ada niat-niat sebegitu kan. Niat kita semata-mata, kenapa baca Quran ni? Hanya untuk mendekatkan diri. Sebagaimana kita semayang. Kenapa kita semayang ni? Semata-mata nak mendekatkan diri. Semayang 5 waktu tadi. Kalau kita ada niat sedemikian, barulah ibadat tadi akan membantu kita mencapai niat yang dicapai. Tapi sekiranya seseorang membaca Quran bukan dengan niat at-taqarrub,
Maka baca juga Quran mungkin dapat apa fadilat yang dia nak. Kan setengah orang tadi baca Quran mungkin nak menjauhkan daripada musuh. Atau baca Quran tadi untuk fadilat tertentu. Maka dia akan dapatlah fadilat-fadilat yang dia baca. Tapi yang penting sekali ialah niat at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya dia baca dengan niat tersebut akan mendekatkan diri walaupun seseorang tadi tidak memahaminya. Jadi itu salah satu jalan kan untuk kita tadi mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan membaca Al-Quran. Tapi dengan niat at-taqarrub, mendekatkan diri. Dan akhir sekali Imam Abdul Fattah Al-Ansari berkata, maksud kita kembali kepada tajuk asal kita, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala sama ada pada ketika sedar dan pada ketika tidur. Dan pada ketika tidur tadi dinyatakan oleh Imam Abu Fattah Al-Ansari, dia berkata tajuzu ru'yatullah fil manam. Maksudnya harus kan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala fis suwari wal ashkal. Maksudnya seseorang tadi mungkin dia bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fis suwari wal ashkal, pada gambaran tertentu dan pada bentuk tertentu, ma'a ta'ali zatihi 'anis suwari wal ashkal. Sekalipun kita kena beriktikad bahawa zat Allah Subhanahu wa taala dia maha suci daripada segala gambar-gambar dan bentuk. Dan itu ialah kenyataan daripada Imam Abu Fattah Al-Ansari tentang bagaimanakah keadaan seseorang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Jadi itu persoalan kedua lah yang nak kita bincangkan. Faedah mengapakah dipilih lafaz ru'yah dan tidak dipilih lafaz nazar, kan, tidak dipilih lafaz basar. Kerana lafaz ru'yah tadi dia merujuk kepada ibadat yang paling agung, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala semasa sedar dan semasa tidur. Dan yang semasa sedar tadi itu memang sememangnya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bila Jibril bertanya kepada dia tentang ihsan, Nabi berkata, ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat kepada Allah. Maksud ini bukan cerita tidur. Kan kamu beribadat kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Jadi Nabi menyatakan bahawa ihsan ialah satu ibadat. Seseorang tadi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaqazatan, semasa dia tadi dalam keadaan sedar, dan dalam masa sama berlaku juga melihat kepada Allah dalam keadaan tidur. Jadi sekarang kita masuk kepada soalan ketiga. Maksudnya dalam apabila Allah Ta'ala nak menceritakan tentang kumpulan tertinggi yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memilih panca indera penglihatan. Jadi kita boleh tanya lah, mengapakah tak dipilih panca indera bertutur? Kan? Maksudnya orang yang tertinggi sekali maqam ni orang yang banyak bercakap, maksudnya bertahlil ke, membaca Al-Quran ke, atau mengapakah tidak dinyatakan panca indera seperti mendengar? Bahkan apabila Allah Ta'ala nak menceritakan ibadat tertinggi, Allah Ta'ala berkata ma tara. Maksudnya mereka menggunakan penglihatan mereka dalam beribadat, memandang kepada alam semesta tanpa ada apa-apa perbezaan. Jadi persoalannya sekarang, mengapakah dipilih panca indera penglihatan dalam menyatakan ibadat golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dipilih panca indera yang lain seperti pendengaran kan, ataupun pertuturan. Maksud kita banyak lagi panca indera yang lain, tapi kenapa Allah Taala memuji orang yang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dinyatakan dalam tafsir Ruhul Bayan fi tafsir Al-Quran, maksudnya dia kata la syakka anna martabatul khitab aqdamu bin nisbati ila martabatir ru'yah. Maksudnya dari pada sudut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata peringkat berkata-kata ataupun bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala itulah peringkat yang lebih awal yang akan dilalui sebelum sampai kepada martabatul ru'yah, peringkat tertinggi iaitu melihat kepada Allah. Lianna martabatul ru'yah hiya martabatut tajalli fahiya nihayatul amri. Jadi dia kata kerana ru'yah tersebut, melihat tadi, ialah peringkat Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dirinya. Fahiya nihayatul amri, maka dialah kemuncak perjalanan ibadat. Tidak akan, jadi saya baca terjemahannya lah. Dia kata, tidakkah kamu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian dia mendengar suara Israfil, tetapi dia tidak melihat, maksudnya mendengar suara malaikat Israfil alaihi salatu wasallam, walam yara syakhsahu, tapi dia tak melihat jasad Israfil tu. Amma ba'daha, adapun setelah Nabi tadi dilantik menjadi rasul, faqad ra'a jami'al malaikah, maka Nabi melihat semua malaikat-malaikat.
Wa ammalahum lailatal mi'raj. Dan Nabi SAW menjadi imam kepada semua mereka pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan pada ketika Nabi tadi di Sidratil Muntaha. Dan Nabi juga pada ketika itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bentuk dan tanpa sifat-sifat makhluk. Jadi dinyatakan dalam tafsir, fataraqqa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik daripada martabatil khitab, daripada martabat berucap ataupun berkata-kata kepada martabat wahyu, maksudnya diberikan wahyu, dan kemudian naik kepada martabat tertinggi, iaitu martabat melihat kepada al-muhi, yang memberikan wahyu tersebut. Jadi dinyatakan di sini bahawa mengapakah apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang kumpulan yang al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menceritakan tentang pandangan, kerana dinyatakan di dalam tafsir, kerana pandangan ialah peringkat tertinggi. Sebelum pandangan ialah peringkat mendengar. Mendengar dahulu, dan akhir sekali barulah dikurniakan dengan penglihatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam At-Tabari radhiyallahu anhu juga menyatakan, maksudnya wa yukallimuhu bihaitsu yasma'u kalamahu wa la yarahu. Maksudnya salah satu Allah Subhanahu Wa Taala berhubung dengan nabi-nabi dan rasul ni ialah wa yukallimuhu. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata kepada nabi-nabinya bihaitsu yasma'u kalamahu, dengan daripada bentuk Nabi tadi mendengar, Nabi-Nabi dan Rasul tadi mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, wala yarahu, tetapi tidak melihatnya. Kama kallama Musa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Jadi kita maklum dah Nabi Musa dia sebenarnya digelar sebagai kalimullah, kan, maksudnya yang berkata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak semestinya Nabi-Nabi dan Rasul yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinyatakan oleh Imam Tabari, wala yarahu, tetapi dia tidak melihatnya, dia hanya mendengar suara saja. Jadi itulah yang nak dimaklumkan bahawa kurniaan tertinggi yang diberikan kepada seseorang, kan, setelah dia tadi mendengar, ialah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dinyatakan oleh Imam Tabari radhiyallahu anhu. Dan soalan yang keempat yang boleh kita bincangkan dalam masa yang singkat ni ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ma tara fi khalqir rahman. Jadi lafaz tara tu, kalau kita terjemahkan, maknanya kamu melihat. Maksudnya tidak kamu melihat perbezaan pada penciptaan Rahman. Jadi daripada satu sudut, maksudnya ulama dia membincangkan lafaz tara tadi bermakna kamu melihat. Jadi persoalannya, lafaz kamu tadi ditujukan kepada siapa? Kan, maksudnya apabila Allah Ta'ala berkata tidaklah kamu melihat perbezaan pada penciptaan Allah, lafaz tara yang pertama ni dalam ayat yang ketiga ni, maka dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah berkata, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kurniakan kepada kamu kurniaan yang tertinggi, iaitu kamu tidak melihat apa-apa perbezaan, kan, kepada segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Taala nyatakan, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu memandang, kamu akan memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang berada di atas muka bumi tadi fanin, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka yang kekal ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah kata ma tara, kamu wahai Nabi Muhammad tidak melihat apa-apa perbezaan pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kamu melihat kesemua ialah penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu melihat semua makhluk-makhluk tersebut binasa, sebagaimana Allah Taala nyatakan di dalam ayat-ayat yang lain. Dan apabila kita maklum dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penglihatan tersebut, maka penglihatan tadi diwarisi oleh ulama-ulama dan diwarisi oleh kekasih-kekasih Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu ketika Ibnul Mubarak, kan, yukthirul julusa fi baitihi, maksudnya dia sentiasa duduk bersendirian di dalam rumahnya. Fa yuqalu lahu, maka orang bertanya kepada Ibnul Mubarak, tukthirul julusa fi baitika ala tastawhish. Dia kata, kamu ni sentiasa duduk dalam rumah kamu, dia kata, ala tastawhish, kamu tak rasa sunyi ke? Maksudnya kamu tak rasa bosan ke? Maksudnya kamu tak rasa
nak keluar ke, nak jumpa orang ke. Kaifa astauhish. Jadi Abdullah ibn Mubarak dia berkata, kaifa astauhish. Bagaimanakah aku boleh berasa demikian? Wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin. Dia kata padahal aku sentiasa bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan tabi'in, pengikut ashab maksudnya pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsanin, dengan sifat ihsan tadi. Okay, sekarang ni nak yang nak dibagi tahu ni ialah macam ni. Maksudnya ihsan ialah kurniaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ihsan bermaksud melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi dalam kenyataan Abdullah ibn Mubarak, maksudnya dia nak bagi tahu ihsan tersebut ialah kurniaan Nabi Muhammad SAW, dan ihsan tadi diwarisi oleh sahabat ridwanullahi taala alaihim, dan ihsan tadi diwarisi oleh at-tabi'ina lahum, orang-orang yang mengikut perbuatan-perbuatan sahabat ila yaumiddin, sehinggalah hari kiamat. Tapi apakah maksud mengikut tadi tu? Apakah maksud seseorang tadi mengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut daripada sudut bi ihsanin ila yaumiddin, ikut mereka daripada sudut ibadat ihsan tadi, maknanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada situ bahawa ibadat memandang kepada Allah yang diistilahkan sebagai ihsan tadi, ibadat tadi bukan hanya khusus dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ibadat tadi diwarisi oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipindahkan kepada kita sampai kepada hari ini, sekiranya kita tadi menjadi at-tabi'ina lahum. Maksudnya kita tadi mengikut apa yang diamalkan oleh mereka. Maksudnya sahabat-sahabat, kan mereka tadi solat 5 waktu, maka kita pun solat sebagaimana kita solat. Dan sahabat radhiyallahu anhum, mereka tadi berzikir, beristighfar, maka kita pun berzikir, beristighfar. Mereka bertasbih, kan mereka tadi berjuang melawan nafsu dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita tadi mengikut kan perbuatan sahabat, kan sebagaimana kita baca dalam sejarah hidup mereka, sehingga kita tadi mencapai ihsan, kan, maka kita tadi sebenarnya mewarisi ru'yah yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu daripada Abdullah ibn Mubarak, kan, maksudnya dia memberitahu bahawa sahabat-sahabat dan umat-umat dari kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tadi ialah orang yang dikurniakan dengan ihsan sehinggalah kepada hari kiamat. Dan kurniaan tadi tidak terputus, dan itulah kurniaan yang paling besar, kan, yang Allah Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad, sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi kita mohon, kan, daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ikutan amalan-amalan sahabat radhiyallahu anhum. Sebab kita kena maklum mereka beramal dengan jasmani dan rohani. Jadi sekiranya kita tadi beramal dengan jasmani dan rohani, moga-moga kita tadi dihukumkan sebagai tabi'in. Tabi'in maksudnya orang yang mengikut zahir, jasmani dan batin. Moga-moga satu hari ini kita dikurniakan dengan ihsan. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada kali ini. Sekiranya Allah Ta'ala izin, nanti kita sambung beberapa lagi persoalan berkaitan dengan lafaz khalqi, berkaitan dengan lafaz rahman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman dalam ayat-ayat Al-Qurannya dan membolehkan kita tadi untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini surah yang kita bacalah setiap hari. Kan, moga-moga apabila kita membaca tadi, kita dapat menghayatinya dan dapat menyedari, kan, bahawa kita tadi amat kurang, kan, kita tadi amat lemah dalam menunaikan tuntutan ayat Quran tersebut. Jadi kita berusahalah, kan, dalam masa umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, agar kita tadi dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak ni. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqami wal afati wal ahad
وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوبات وتمحو بها عن الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي يا الله مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada malam Jumaat ni dan mengurniakan kita syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.